Rasulullah SAW pun menyentuh makanan itu, dan dia mendoakan keberkatan pada makanan itu. Kemudian dia pun kata, masukkan beberapa orang sahabatku, iaitu 10 orang. Wa qala, dan dia kata makan. Wa akhrajalahum syai'an min baini asabi'ihi. Nabi SAW mengeluarkan sesuatu dari celah-celah jari jemarinya. Maknanya sahabat tu nampak ada macam sesuatu tubik dari celah-celah jari jemarinya. Mereka pun makan sampai kenyang, mereka pun keluar. Waktu Nabi SAW kata, suruh masuk pula 10 orang yang lain pula. Mereka makan pula sehingga kenyang. Fama zala yudkhilu 'asharatan. Terus begitulah Nabi SAW menyuruh 10 orang masuk dan keluar, begitulah, sehingga tidak tinggal seorang pun daripada mereka melainkan masuk dan makan sampai kenyang. Kemudian hayya'aha, fa idza hiya mithluha. Kemudian disiapkan, himpunkan. Rupa-rupanya makanan itu masih seperti sebelumnya, iaitu pada ketika mereka makan mula-mula nampak macam itulah. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, katanya Abu Talha mengantar saya kepada Rasulullah SAW, dan perawi mengemukakan hadis sama seperti hadis Ibnu Numair yang tersebut sebelum ini. Cuma di akhirnya dia kata, kemudian Nabi SAW mengambil yang baki lagi itu, yang tinggal lagi itu, dihimpunkannya. Kemudian dia mendoakan keberkatan pada yang tinggal lagi. Qala, perawi berkata, fa'ada, maka kembalilah roti itu sebagaimana sebelumnya. Faqala dunakum, Nabi SAW pun kata, dunakum hadha, yakni kepada ahli keluarga tuan rumah ada, ambil kepada kamu ni. Dunakum hadha, ambil pada kamu ni. Riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Abu Talha menyuruh Ummu Sulaim buat makan untuk Nabi SAW sahaja, li nafsihi khassatan, untuk Nabi sahaja. Kemudian dia menghantarkan aku. Lalu perawi mengemukakan hadis seperti sebelum ini. Wa qala fihi, di dalam riwayat ini dia ada sebut Nabi SAW meletakkan tangannya dan dia baca bismillah. Dia baca bismillah, itu jelas. Kemudian dia pun kata, izinkan kepada 10 orang. Lalu diizinkan kepada mereka, mereka masuk. Faqala kulu, Nabi SAW berkata, makan dan kamu bacalah bismillah. Yang ini sebelum makan itulah, makan, baca bismillah. Mereka pun makan, sehingga dia melakukan begitu dengan 80 orang. 80 orang. Kemudian Nabi SAW makan selepas itu bersama-sama dengan tuan rumah, penghuni rumah. Wa taraku su'ran. Selepas itu mereka masih lagi meninggalkan bakinya, sisanya. Ada lagi lebih. Riwayat daripada itu juga seperti itu juga tadi. Cuma di sini dalam riwayat ini dia sebut Abu Talha pun, bila dah Anas pergi panggil tu, boleh jadi dia bunyilah kiranya orang mari, dia pun pergi berdiri dekat pintu. Sampailah Rasulullah SAW sampai di situ, dia pun kata, wahai Rasulullah, benda je sikit sangat je. Nabi SAW kata, buat mari. Sesungguhnya Allah akan memberi keberkatan padanya. Gitu cerita. Ada sebut ni dalam riwayat ni, mana selain daripada hak panjang-panjang tadi, berbeza riwayat. Hak salah gini pun seperti tu juga. Cuma dia dalam riwayat ni dia sebut, kemudian Rasulullah SAW makan, dan makan juga penghuni rumah tu. Mereka masih lagi mendapat lebihan yang dimakan itu, yang boleh mereka hantarkan kepada jiran-jiran yang lain. Lepas pada tu boleh hantar lagi kepada jiran-jiran. Ada dalam riwayat ni tambahan itu. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, katanya Abu Talha tengok Rasulullah SAW duduk berbaring dalam masjid, berbolak-balik, kadang terlentang, kadang terak, gitu. Zahran li batnin, kadang terlentang, kadang terak, kadang musing, di atas lambung kanan, kadang-kadang di atas lambung kiri. Dia pun balik pergi jumpa dengan Ummu Sulaim. Dia kata, sesungguhnya aku tengok Rasulullah duduk berbaring dalam masjid, duduk berbolak-balik, duduk musing-musing gitu.
Duduk, dia tidak tetap lah. Aku percaya dia lapar tu. Dia lapar. Lalu perawi mengemukakan hadis seperti yang tersebut sebelum ini. Dan dia kata di dalam riwayat itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah, Ummu Sulaim dan Anas makan sekali. Wa fadlatun. Selepas makan tu masih lagi ada lebihannya. Fa ahdainahu li jiranina. Yang lebih-lebih itu kami bagi lagi kepada jiran kami. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, kata dia, saya pergi kepada Rasulullah pada suatu hari, saya mendapatinya sedang duduk bersama-sama sahabatnya, di mana Nabi SAW berbicara, bercerita dengan sahabat-sahabat dia. Pada ketika itu perutnya terikat. Usamah perawi berkata, saya syak tentang ikat tu, ikat begitu saja, kau ikat atas batu. Itu saya tidak pasti. Kerana itu saya kata kepada beberapa orang anak muridnya, yakni anak murid Anas. Kenapa? Oleh kerana saya tak pasti, kata ni, dia ikat gitu saja, kau ikat atas batu. Jadi saya tanyalah anak buah Anas, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat perut dia tu? Mereka jawab, kerana lapar. Saya pun pergi kepada Abi Talhah, iaitu suami kepada Ummu Sulaim binti Milhan. Saya pun kata, ayah weh, kata dia, ya abatah, ayah weh, kata dia, saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat perut dia tu. Saya pun tanya sahabat-sahabat dia, faqalu minal ju', mereka kata kerana lapar. Fadakhala Abu Talhah, tadi hak tanya tadi Usamah tu mana perawi di bawah lagi. Jadi dia syok, ikat tu ikat atas batu ke tidak? Dia tanya. Ni Anas pun mula-mula tu dia tanya juga, apa ikat? Tapi dia, adakah dia royak ikat atas batu atau ikat gitu saja? Tu dia tidak jelas. Perawi di bawah tu tidak jelas. Yang jelasnya ikat perut lah. Begitu. Bila Abu Talhah masuk menemui ibuku, dia pun tanya, adakah ada apa-apakah? Ummu Sulaim kata, ada beberapa kisar cebisan roti dan beberapa biji tamar tu ada. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari seorang, kita boleh buat dia kenyang. Tapi kalau orang lain mari tak cukup. Dia kata, kalau orang lain mari tak cukup. Kemudian perawi menyebutkan hadis yang tersebut sebelum ini, hak panjang-panjang lagi. Cuma ni dia raya beza-beza. Salah gitu sama juga. Kita tengok semula hadis ni agak panjang hadis hak mula-mula ada dua bab kita baca saat ni. Bab yang pertama, tetamu apa harus dia buat kalau dia diikuti oleh orang yang tidak dijemput oleh tuan rumah, nak buat kan? Bolehkah tidak orang jemput kita, lepas tu orang lain yang tidak dijemput pergi sekali dengan kita? Kalau pergi, kita nak buat gana, apa sepatutnya dibuat? Itu dia nak ayat sini, iaitu boleh buat lagu tu, boleh buat lagu tu, tetapi kena minta izin dengan tuan rumah, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana siapa depan pintu tu royak, dia kena gitu baru amanah. Sebab orang suruh gitu, misalnya dia jumpa dengan beberapa orang, kamu semua ni pergi, hak semua tu hak ada situ dalam majlis tu, hak dia jemput tu kira ada lah, masuklah tu. Tapi kalau hak di luar, hak tak ada daripada situ, dak tu, hak lain pergi. Kalau hak lain walaupun seorang, lagu mana nak buat, iaitu kena minta izin. Kalau dia tidak izin, balik saja. Tak boleh kata gapo pada tuan rumah. Tapi adakah tuan rumah tu nak buat gitu? Dan kalau dia buat gitu, kita akan kata gana.